Okey. Bab 8, daya dan gerakan. So, bab ini merupakan satu daya yang sangat-sangat penting. Kerana daya dan gerakan adalah sesuatu yang kita lihat setiap hari. Some of the things yang kita belajar kadang-kadang kita tidak sedar. Kadang-kadang contohnya bila kita belajar tentang biodiversity, kadang-kadang kita tidak melihat haiwan-haiwan yang kita ceritakan di dalam bab itu. Ataupun bila kita cerita tentang bab-bab seperti nanti bab 11, 12, 13 kita akan belajar tentang alam semesta. Ini bukan perkara-perkara yang kita nampak setiap hari. Tapi ini, daya dan gerakan ini adalah perkara ataupun benda yang kita alami dan kita melihat setiap hari tanpa disedari. Dan kerana ini adalah sesuatu yang kita nampak dan mengalami setiap hari, dan bukan hanya kita melihat dan mengalami setiap hari, tetapi juga merupakan sesuatu yang ada dalam hampir semua jenis teknologi yang kita gunakan setiap hari. Ini adalah salah satu bab ataupun satu topik yang sangat pentinglah, daya dan gerakan. So antara soalan-soalan yang kita akan cuba menjawab dalam bab ini, semua daya dalam kehidupan harian melibatkan daya. Kita memerlukan daya untuk menghasilkan gerakan. So, soalan dia ialah, apa maksud daya? Selain itu, apakah kesan harian terhadap aktiviti kehidupan, apa kesan daya terhadap aktiviti kehidupan harian? So, bagaimana daya, jenis-jenis daya di sekeliling kita ni boleh memberi kesan kepada apa yang kita lakukan setiap hari. Sebab dia memang memberi satu kesan, dan sebenarnya kesan ini adalah kesan yang sangat-sangat besar. Teruskan. So, kata-kata kunci. So, ini adalah dua perkara yang kita kena faham. Kita kena faham apa itu daya, apa jenis-jenis daya yang ada, dan apa maksud daya. Yang kedua yang kita kena tahu dan harus faham ialah kesan daya. Apa kesan daya yang kita melihat setiap hari? Alright, so apakah daya? So, ini adalah definisi yang diberikan dalam buku teks, yaitu daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Satu definisi saya rasa yang sangat-sangat ringkas dan sangat-sangat mudah untuk kita faham. Asal ada daya yang menolak ataupun menarik satu objek, itu adalah daya. Right? Dalam apa-apa situasi lah. Kalau saya tolak sesuatu, kalau saya tolak pintu ataupun saya tarik satu tali, itu semua adalah daya ataupun itu semua adalah bentuk-bentuk ataupun contoh daya dalam kehidupan harian. So these words, tarikan ataupun tolakan, very important words. So daya ini datang dalam beberapa jenis ataupun dalam beberapa bentuk. Dalam buku teks dia ada sebut 6. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh sebut, tapi kita hanya ikut sajalah apa yang ada di dalam buku teks. By the way, saya harap semua juga melihatlah dan mengikut apa yang ada dalam buku teks. Daya gravity. So let's start with the first one. Daya gravity. Daya gravity adalah daya yang menarik kita ke pusat bumi. Ini saya rasa kita semua tahulah. Kita sedang berdiri ataupun kita sedang hidup di bumi, kita tertakluk kepada daya gravity, di mana apa-apa objek yang berada di bumi akan ditarik ke pusat ataupun ke tengah-tengah bumi. Daya geseran. Geseran pun ini adalah daya yang kita sudah tahu dan sudah kenal. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan. So, asal ada dua permukaan yang bersentuhan, itu adalah daya geseran. Daya geseran yang menentang gerakan. So, geseran ini dia menghalang sebenarnya pergerakan seseorang. Ini pun merupakan daya yang sangat penting. So example, kalau saya pegang pen, alright, apa yang menghalang pen ini daripada jatuh?
apa yang menghalang pen ini bergerak dan jatuh ke tanah itu adalah daya geseran. So, di antara jari dengan permukaan pen, di antara dua permukaan ini, ada satu daya yang membenarkan pen ini melekat dan tidak ke mana-mana. Ini adalah daya geseran. Katakanlah daya geseran itu wujud. Katakan daya geseran itu tidak wujud. Apa yang berlaku? Pen ini akan jatuh sebab tidak ada geseran yang menghalang pergerakan pen ini. So, daya geseran, again, dia merupakan satu daya yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam kita punya aktiviti setiap hari. Apabila kita jalan kaki, daya geseran juga yang menghalang kita daripada jatuh. Kalau kita bawa, kalau umur kamu orang mungkin belum lagi driving lah. Tapi let's say kamu naik basikal. Bila kamu tekan brake di basikal, apa yang berlaku? Brake itu akan ditekan oleh kiri dan kanan brake itu, dan geseran akan menyebabkan basikal itu perlahan dan lama-lama berhenti. So, ini adalah daya geseran. Next, daya normal. Daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan satu permukaan. So, daya normal ini dia lebih kepada objek-objek yang dalam kedudukan pegun ataupun tidak bergerak. So, apa contoh daya normal? Okay. Kalau saya ambil pen dan letakkan di atas tangan. Okay. Pen ini, sebab pen ini ada berat, dia sedang menolak ke arah atas. Ke arah bawah, ke arah bumi. Pada masa yang sama, pen ini walaupun dia berat, ada daya berat yang menolak ke arah bumi, ada daya normal ke arah atas yang menghalang pen ini untuk tenggelam terus ke arah bumi. Itu yang dipanggil sebagai daya normal. So, itu berlaku apabila ada dua objek yang bersentuhan. Okay, daya berat. Okay, so daya berat baru saya sebut tadi, ataupun baru saya ada sebut tadi. Berat suatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak di atasnya. So, kamu sudah belajar tentang jisim di tingkatan 1. So, for example, pen ini mempunyai jisim. Now, jisim ini sebab dia mempunyai jisim, dia ditarik oleh graviti. Okay? So, apabila sesuatu objek ini ditarik, apabila suatu objek itu ditarik oleh graviti, dia akan menghasilkan apa yang kita panggil sebagai berat, daya berat. Daya apungan, okay, daya tujah yang bertindak pada satu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalir. So, bendalir ini sama ada dia dalam bentuk cecair ataupun bentuk gas. So, daya apungan, bila kamu nampak bot yang sedang terapung, kenapa bot itu boleh terapung? Bot itu boleh terapung karena air itu ada daya apungan daripada air yang menolak bot ke arah atas, yang menyebabkan bot itu boleh terapung. So, ini yang dipanggil sebagai daya apungan. Dan daya elastik, saya rasa ini setiap perlu jelaskan banyak lah. So, daya elastik ini wujud apabila sesuatu bahan diregangkan ataupun dimampatkan. So, contohnya kita ambil getah. Kalau kita tarik satu getah, dia akan, dan kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk asal dia. Oleh kerana daya elastik yang wujud di dalam getah itu. Okay? Ataupun apabila dia dimampatkan. Kalau kita ambil blok getah, kita kasih mampat, okay, dia akan mempunyai daya elastik, dan bila kita lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Itu adalah daya elastik. So, ini adalah jenis-jenis daya yang disebut di dalam buku teks. Ada juga jenis-jenis daya yang berlainan, tetapi ini saja yang disebut dalam buku teks lah. Yang penting kamu tahu ialah daya ini ada pelbagai jenis dan pelbagai bentuk. Okay, so let's talk about this. So, semua jenis-jenis daya ini kamu akan sentuh juga nanti. Yang penting kamu tahulah apa definisi setiap jenis daya ini. But here's something important. Apa ciri-ciri daya? Ciri-ciri daya ada dua saja yang diberikan dalam buku teks. Tetapi ini adalah penting. Daya ialah sejenis kuantiti vektor.
Sejenis kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. So these two words, kalau kamu lupa sudah apa maksud dua perkataan ini, let's start with the first word. Magnitude. Ini sangat senang untuk kita jelaskan. Magnitude ialah berapa besar ataupun berapa kecil. Kamu boleh ukur magnitude sesuatu. So daya ini dia mempunyai magnitude. Okay, berapa? Okay, kamu boleh katakan ada daya yang lebih besar ataupun daya yang lebih mempunyai magnitude ataupun kekuatan yang lebih tinggi. Kita boleh juga katakan ada jenis daya yang mempunyai kekuatan yang lebih kecil ataupun magnitude yang lebih kecil. This is what we mean by the word magnitude. How big or how small is something. Dan kedua ini pun sangat penting. Dia ada arah. So daya ini, bila kita belajar tentang daya, kita kenal pasti dua perkara ini. Magnitude senang saja. Biasanya dia akan bagi tahu, okay, objek ini mempunyai daya sebanyak 50 Newton, for example. Tetapi arah ialah dia bagi tahu daya itu tindakan dia berlaku di arah mana. So for example, kalau saya tolak sesuatu ke arah ini, let's say I push something this way. Maksud dia daya ini mengarah ke arah ini. So tindakan ataupun kesan daripada daya yang saya keluarkan juga adalah pada arah-arah yang tertentu. So daya dia bukan ke mana-mana saja secara rambang. Okay? Dia ada arah, dia ada, dan kita boleh hitung dan melihat ke arah mana daya ini berlaku. It's very important because bila kita belajar tentang ciri-ciri daya, kita juga melihat bagaimana kedudukan daya itu memberi kesan kepada kesan dia secara keseluruhan. Dan kita juga akan melihat nanti apa yang kita panggil sebagai pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Something very important yang nanti saya akan terangkan dengan lebih dalam lagi. So these two things, remember, daya dia ada magnitude dan dia ada arah. You have to know these things. So here's an example. Okay, kalau saya tolak satu kotak, saya akan tolak kotak itu pada arah yang tertentu. So dalam contoh, dalam gambar ini, kotak itu ditolak dengan daya sebanyak 10 Newton dan dia ditolak ke arah kiri. So ini yang dimaksudkan dengan daya mempunyai arah. Kamu boleh katakan, oh dia ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah atas ataupun ke arah bawah. Tapi ada dia punya arah. Yang kedua ialah, satu lagi yang kita perlu tahu, ada juga yang kita panggil sebagai titik aplikasi. So titik aplikasi ialah mana itu daya itu tertumpu. So dalam contoh yang pertama ini, dalam ini gambar kotak, okay, titik aplikasi ini ada di sini di mana dia sedang ditolak. Okay, so tangan itu menolak itu kotak dan tangan juga itu merupakan titik aplikasi. Okay, here's another example. Ini lagi contoh yang berlainan. Ada tukul dan kamu sedang mencabut tukul itu. So, dia tarik itu tukul ke arah kanan dengan daya sebanyak 15 Newton. Pada masa yang sama, titik aplikasi adalah di sini hujung. Di hujung ini tukul yang membenarkan dia untuk tolak dan tarik paku. So, kita boleh kenal pasti ini tiga perkara lah. Kita boleh kenal pasti dia punya arah, dia punya magnitude. So dalam contoh yang kedua ini, magnitude dia ialah sebanyak 15 Newton. Dalam contoh yang pertama, magnitude dia adalah sebanyak 10 Newton. Dan kita kenal pasti mana titik aplikasi dia ataupun di mana sebenarnya daya itu tertumpu. Okay. By the way, if you have any questions along the way, kamu boleh tanya saja bila-bila masa di chat. Okay. Bagaimana kita ukur daya? So, daya ini diukur dengan peralatan yang kita panggil sebagai neraca spring.
So neraca spring dia kelihatan seperti ini. Sebenarnya ini di makmal sains kita di sekolah sebenarnya kita ada beberapa nih. Banyak nih. So neraca spring ialah ada neraca dan dia menggunakan spring untuk menunjukkan berapa banyak daya yang dihasilkan oleh satu pemberat sebagai contoh. So kamu boleh melihatlah, okay, semakin berat itu pemberat, semakin banyak itu spring akan ditarik. Dan kamu boleh bacalah bacaan yang ada ditulis pada skala neraca spring. Okay, unit bagi daya. This is very important. Unit bagi daya ialah Newton. N-E-W-T-O-N. Okay, named after the scientist Isaac Newton. Dari sanalah mereka mendapat nama ataupun perkataan Newton. So Newton, so asal kamu dengar dalam mana-mana soalan, okay, tolakan itu mempunyai magnitude sebanyak 10 Newton. Nah, kamu tahu yang dia sedang bercakap tentang daya. Kamu tidak boleh kira daya sesuatu tanpa kamu tahu berapa Newton dia. Kalau dia cakap tentang gram ataupun kilogram, itu bukan lagi daya, itu lain sudah. Now, here's something very important. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek. Ini berbeza dengan jisim. Kita selalu fikir yang jisim dengan berat itu sama. Dan sebagai contoh, kalau kamu cakap-cakap sama tanya kawan kamu, mungkin kamu tanya, berapa berat kamu? Dan kawan kamu akan jawab, oh berat saya 50 kilo. Okay? Untuk kita bercakap sendiri setiap hari sama-sama kawan, okay, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya itu kurang tepat. Sebab kalau kamu cakap 50 kilo, itu sebenarnya bukan berat yang kamu sedang fikirkan itu. Kamu sedang fikir tentang dia punya jisim. Berapa banyak jisim yang terdapat dalam badan kamu. Jisim seseorang itu adalah 50 kilo. Okay? Tetapi berapa daya ataupun berapa berat yang dihasilkan oleh badan kamu. Apabila 50 kilo ditarik oleh graviti, berapa banyak daya yang dia akan hasilkan. Itu ialah berat. So di bumi sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Oleh itu berat yang mempunyai jisim 1 kilo mempunyai berat sebanyak 10 Newton. So for example, Se punya berat ialah 65 kilo. Salah, bukan 65 kilo. Se punya jisim ialah 65 kilo. Berat Se ialah 650 Newton. Okay? Saya harap kamu dapat bezakan ini. Another way for us, cara untuk kita fikirlah begini. Jisim ialah di dalam satu objek. Right? So jisim Se ialah 60 kilo. Dalam badan Se ada jisim sebanyak 60 kilo. Kalau kita hitung semua bahan-bahan yang ada di dalam badan seorang manusia. Nah, berat Se itu bergantung kepada tarikan graviti. So di bumi biasanya kita katakan tarikan graviti ialah kali 10. So, berat Se di bumi ialah berapa? Sebab jisim ialah 65 kilo, berat Se ialah 650 Newton. Nah, itu di bumi. Now, katakan Se pergi ke planet-planet lain. Ataupun tidak payahlah planet-planet lain. Katakanlah Se lain kali kayak beli tiket daripada Elon Musk, naik kapal dia dan mendarat di bulan. Okay. Tarikan graviti di bulan tidak begitu kuat. Right? So, bulan itu lebih kecil daripada bumi. So, tarikan di bulan lebih kurang 1/3 daripada tarikan di bumi. So, kalau tarikan bumi ialah kali 10, mungkin di bulan mungkin hanya kali 3 ataupun kali 4 sahaja. So, jisim Se masih sama. Sebab jisim ini terdapat di dalam badan Se, 65 kilo. Tapi berat Se sekarang di bumi ini sekarang sudah berbeza kerana tarikan graviti di bulan berbeza. So, kalau di bumi Se punya berat ialah 650 Newton, mungkin di bulan hanya 200 Newton saja berat Se. Tetapi jisim di dalam badan itu tetap sama. So, itu adalah beza
berat dengan jisim. Saya mengambil masa untuk tekankan ini sebab ada masanya di mana ada pelajar yang bingung apa beza sebenarnya berat dengan jisim. Dan sebab bila kita bercakap setiap hari sama-sama kawan, biasanya kita anggap yang jisim dan berat ini adalah benda yang sama. Sebenarnya dia berbeza. Anyway, kembali kepada kita punya topik tadi. So, unit SI bagi daya ialah Newton. Alright. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek. So, bila ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan berat, kamu kena baca soalan itu betul-betul. Kalau soalan itu mengatakan, okay, jisim satu objek ialah 50 kilo. Untuk kamu kira itu soalan, kamu kena tukar itu 50 kilo kepada Newton. Macam mana? Okay, kita tahu 1 kilo sama dengan 10 Newton. So, 50 kilo itu sama dengan 500 Newton. For example lah. Kalau soalan itu sudah sedia bagi itu dalam bentuk Newton, then senang sikitlah, tidak payah lagi kamu tukar kepada jisim. Kamu kena bacalah soalan-soalan dengan berhati-hati. Okay. Okay, so here is a very important concept. Saya suka sebut ini sebagai, okay, dalam buku teks dia dipanggil sebagai pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. So, dua jenis daya ini, daya tindakan dengan daya tindak balas ini, dia akan membentuk satu pasangan yang sentiasa bersama-sama. Saya suka panggil ini sebagai pasangan yang paling setia dalam sains. Okay? So, saya selalu cakap, saya sebelum ini pernah sebut tentang pasangan yang tidak setia, yaitu hidrogen. Tetapi pasangan yang paling setia ialah ini, daya tindakan dengan daya tindak balas. What does this mean? Hukum Newton ketiga ataupun Newton's third law, dia menyatakan ini. Setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okay? For every action, this is in English, this is a very famous sentence in English. For every action, there is an equal and opposite reaction. So what does that mean? Apa maksud tu? Setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okay? Kenapa dia dipanggil sebagai satu pasangan? Let me give an example. Kalau saya lari pergi arah sini, ataupun seseorang atlet, jangan saya sajalah. Kalau seorang atlet lari ke arah seperti ini, kaki dia tolak arah mana? Kalau dia lari ke arah ini, kaki dia sebenarnya tolak di arah ini. Kan? Kalau kamu fikir betul-betul. Kalau kamu lompat ke arah atas, kaki kamu tolak pergi mana sebenarnya? Kamu lompat pergi atas, tapi kaki kamu sebenarnya tolak ke arah bawah, ke arah tanah. So, untuk setiap daya tindakan ada untuk setiap daya tindakan ada dia punya tindak balas. So, kalau kamu lompat ke atas, kamu harus juga tolak ke arah bawah. Kalau kamu bergerak ke arah kanan, mesti ada daya juga yang bergerak ke arah kiri. Ini yang dipanggil sebagai pasangan daya tindakan pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Dan tidak wujud tiada daya yang tiada dia punya pasangan. Inilah yang saya katakan, inilah pasangan yang paling setia dalam sains. Mesti ada dia punya pasangan juga. Bila daya satu itu ada, daya yang satu pun mesti ada juga. Paling setia. Take a look at this example. Ada buku yang duduk di atas meja. So, buku ini mempunyai dia punya daya berat sebab dia ditarik oleh graviti. So, ada daya yang menuju ke arah bawah. Dia punya daya berat. Tetapi, pada masa yang sama, ada daya normal yang melawan. Yang melawan ataupun, kira melawan lah. Ada dia punya pasangan, yaitu magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan. So, sementara daya berat itu menolak buku ke arah bawah, daya normal daripada meja akan mengekalkan buku itu dalam posisi yang sama. So,
sama seperti yang saya katakan tadi. Sama magnitude. So, daya berat dengan daya dia punya daya normal sama dia punya kekuatan tetapi dalam arah yang berbeza untuk mengekalkan dia punya posisi seperti itu. Here's another example. Daya apungan ataupun daya tindak balas. Apabila ada objek yang terapung dalam air. Okay, sama juga. Objek itu mempunyai daya berat. Dia ditarik oleh graviti ke arah bawah. Ke arah dasar air itu. Tetapi daya apungan, daya tuja atas daripada air itu, dari cecair itu menolak juga boat ataupun objek itu ke arah atas. Dan sebab daya berat dan daya apungan itu adalah sama, boat itu tidak akan tenggelam ataupun terbang, tetapi dia akan tetap terapung di dalam satu posisi yang kekal. So again, saya harap kamu boleh mulai nampak sudahlah. Magnitude yang sama, kekuatan yang sama, tetapi pada arah yang berbeza. Okay, sama juga kalau kamu lari ke arah sini, kaki kamu juga menolak ke arah yang berlawanan sebenarnya. Let me go to the next one. Another example. Okay, kalaulah ada troli dan ada spring. Okay. Bila kamu kasih tolak ini dua troli ke berdekatan, ada daya yang menolak ke arah yang satu dan ada juga daya yang melawan di arah yang sebelah. Okay. Kalau kamu kasih lepas, okay, troli satu akan bergerak ke sebelah dan troli yang satu juga akan bergerak ke sebelah. Magnitude yang sama, arah yang berbeza. So this is a very important concept in physics lah. Ini adalah konsep yang sangat-sangat penting dalam physics, dalam science, because semua benda yang ada daya, dia mesti ada dia punya daya tindak balas. So for example, sebagai contoh lah, macam mana ini digunakan di dalam aplikasi setiap hari. Katakan kamu mau cipta sebuah kipas. Alright. Kipas apa dia punya fungsi? Fungsi dia ialah untuk menolak udara untuk menghasilkan satu tiupan yang dapat menyejukkan badan kita. Tetapi kamu kena ingat bahwa kipas ini kalau dia tolak ke arah depan, kalau angin itu akan ditolak ke arah depan, ada juga daya yang akan menolak ataupun melawan arah kipas. Jadi kalau kipas itu kita tidak kasih stabil dia akan jatuh. Karena sementara udara ditiup ke arah ini, dia juga sedang ditolak ke arah belakang. So macam mana kita selesaikan ini? Kita letak kaki dia. Kita buat dia punya kaki, kita buat dia punya dasar itu kipas lebih besar supaya dia boleh melawan balik itu tolakan ke belakang. Alright, another example. Another example is bila kita menghasilkan bila kita menghasilkan kereta. Okay, untuk kereta itu boleh ke arah hadapan. Okay, untuk sebuah kenderaan boleh bergerak ke arah hadapan. Dia mesti boleh tolak ke arah yang berlawanan. So kalau kita melihat kepada tayar kereta, okay, kereta bergerak ke hadapan tetapi tayar kereta itu menolak ke arah sini. So kita mesti pastikan yang dia boleh melakukan kedua-duanya. Dan sebenarnya banyak lagi lah contoh-contoh. But the important thing is, okay, kamu ingat sajalah ini perkataan pasangan. Okay. Apa saja daya yang ada sama ada ke atas, mesti ada yang lawan di arah yang bertentangan. Mesti ada. Kalau tidak ada, itu bukan daya. That's just the law of nature, the law of physics, I should say. Okay, so once kamu faham ini adalah daya. Ini yang kita boleh katakan sebagai definisi yang kita boleh nyatakan tentang daya. Then we can go on to the next topic. Okay, topik 8.2. Untuk topik 8.2 kita akan mungkin melihat separuh saja untuk hari ini.
kita tidak akan sempat untuk melihat semua sebab dia agak panjang sebenarnya. Tetapi topik 8.2 ini berkaitan dengan kesan daya. Okay. So, logic. Daya tidak dapat dilihat tetapi kesannya boleh diperhatikan. Kamu tidak boleh nampak daya. That's I don't care who you are. Kamu tidak boleh nampak itu daya. Okay? Ini bukan Dragon Ball. Kamu boleh nampak itu tenaga keluar daripada mesin-mesin yang kita gunakan. Okay? Kalau saya tolak sesuatu objek, bukan kamu nampak itu tenaga keluar dari tangan untuk menolak satu objek. Okay? You cannot see it. You cannot see it. Kamu tidak boleh nampak. So, oleh sebab kamu tidak boleh melihat daya, kita hanya boleh melihat kesannya. So, untuk kita belajar tentang daya, untuk kita lebih memahami bagaimana daya ini berfungsi, kita kena melihat pada kesannya. So, we have to know, kita mesti tahu apa kesan dia untuk kita memahami apa itu daya. Since daya bukan sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kita sendiri. So, secara ringkas, daya ini boleh melakukan ini perkara-perkara ini, yaitu apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, daya itu boleh mengubah bentuk, boleh mengubah size dan mengubah gerakan jasad tersebut. So basically semua kesan-kesan daya ini termasuk daripada salah satu tiga ini. Dalam buku teks ini yang diberikan, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. So sebagai contoh, kalau ada bola yang sedang dalam keadaan pegun tidak bergerak, dan kamu kenakan daya kepada bola itu, kamu tendang bola itu, bola itu akan mula bergerak. So dari itu kita boleh tahu, daya itu boleh menghasilkan pergerakan. Kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Kalau ada bola yang bergerak, mungkin defender akan pijak bola itu, akan tangkap bola itu untuk menghentikan pergerakan bola itu. Ataupun mungkin bola sedang bergerak sudah, tetapi dia bergerak dengan perlahan, tetapi kalau kamu tendang lagi bola itu, dia akan bergerak dalam arah yang sama, tetapi dia akan semakin cepat. Ataupun mungkin kamu tendang bola itu ataupun kamu coba tahan bola itu, dan dia akan semakin perlahan. So, daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Dia boleh mengubah arah gerakan satu objek. So, mungkin bola bergerak dengan lurus, tetapi kamu tendang di tepi untuk membuat bola itu ke tepi. Dan boleh mengubah bentuk dan size objek. So, for example, very easy example. Alright, ini adalah botol air yang kosong. Kalau saya kenakan daya, saya tolak pada botol ini, apa yang berlaku kepada botol ini, dia akan mengubah bentuk dan size. So, dari bentuk dan size seperti ini, saya boleh kecilkan. Right, so sekarang botol ini semakin kecil dan bentuk dia pun berlainan sudah. So, saya kena menggunakan daya untuk membuat satu hasil seperti ini. So, ini adalah 5, saya boleh katakan 5 kesan daya yang utama. Of course, ada lagi lain. Right? Saya rasa ini saya boleh katakan sebagai ini yang utama. Meaning to say, asal kamu nampak mana-mana perkara ini berlaku, kamu nampak ada sesuatu benda yang berhenti, kamu nampak ada objek yang bergerak, kamu nampak bentuk sesuatu itu berubah, maksudnya kamu tahu secara otomatis, ada daya yang sedang dikenakan kepada objek itu. And then the next question is, dari mana itu daya? So this is how you study daya. For example, macam mana kita belajar tentang macam mana idea gravity ini mula-mula diciptakan. So cerita tentang gravity ialah Isaac Newton satu hari dia sedang tidur di bawah pokok apple. And then sedang dia tidur di bawah pokok apple, tiba-tiba itu apple daripada pokok jatuh dan kena di kepala dia. Itu dia punya cerita lah. Dan daripada
kejadian itu Isaac Newton mula terfikir, kenapa itu apple jatuh? Sebab daripada kedudukan dia tidak bergerak, tiba-tiba itu apple bergerak ke arah bawah. So maksudnya mesti ada satu daya yang berlaku kepada apple dia untuk membuat objek itu bergerak ke arah bawah. Dan dari sanalah Isaac Newton membuat teori, ada satu daya yang menarik semua objek ke arah bumi. Dan ini kita panggil sebagai daya graviti. Kalau kamu nampak ada kereta yang bergerak, and then bila kamu tekan itu brake, dan akibat kamu tekan itu brake, kereta itu akan berhenti ataupun semakin perlahan. Itu pun adalah kesan daya. So kita tahu ada daya yang senang dikenakan. Sekarang soalan dia ialah itu daya itu datang daripada mana? Itu daya itu datang dari arah mana? Nah, ini adalah cara-cara untuk kita belajar tentang daya. Itulah saya katakan. Kadang-kadang kita tidak nampak itu daya. Bukan lagi kadang-kadang. Memang pun kita tidak boleh nampak itu daya. Tetapi sebab kita boleh melihat dia punya kesan, kita boleh belajar tentang daya. So antara daya-daya yang kita akan sentuh dalam bab ini banyak lagi. Untuk hari ini saya akan sentuh daya apungan saja. Untuk hari ini saya akan sentuh secara mendalam tentang daya apungan. In English we call this buoyancy. I should write it. Buoyancy. This is the English for daya apungan, buoyancy ataupun buoyant force. Lupa pula saya tulis dia punya English. Daya apungan, definisi dia dalam buku teks adalah seperti ini. Daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalir. So, apabila mana-mana objek diletakkan di dalam bendalir, sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk gas, bendalir itu, cecair itu akan mempunyai daya tujah, yaitu daya yang menolak ke arah atas, yang bertindak pada objek itu. Alright. Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya, yaitu daya apungan sama dengan berat objek. So, kita tahu ada objek yang boleh tenggelam, ada objek yang boleh terapung. So, the way this works is this. Kalau berat objek itu, let's say sebuah bot, berat dia adalah 500 Newton ke arah bawah. So satu bot dia punya berat ialah 500 Newton dan berat itu adalah daya ke arah bawah. Kalau air itu boleh buat satu daya apungan ataupun daya tujah, dan ingat daya tujah selalu ke arah atas, pun 500 Newton ataupun lebih, bot itu akan terapung. Tapi katakan bot yang sama tapi diperbuat daripada batu. Tidak tahu kenapa ada orang mau buat bot daripada batu, but let's say ada orang terfikir dia mau coba buat bot daripada batu. Bot sekarang mempunyai berat sebanyak 1000 Newton. Tetapi daya tujah ataupun daya apungan yang dihasilkan oleh air hanya sebanyak 700 Newton. Sebab daya menolak ke atas hanya 700 Newton dan berat itu 1000 Newton, yaitu dia melebihi daya tujah, maka bot itu akan tenggelam. Daya apungan lebih besar daripada berat objek. Biasanya just as a biasanya untuk bila kita belajar tentang daya apungan, dia selalu kena pasang dengan daya graviti ataupun bukan daya graviti tetapi daya berat. Sebab daya apungan dengan daya berat ini dia termasuk dalam itu pasangan yang kita sebut tadi. Ada pasangan tindakan dan pasangan tindak balas. So daya apungan sebenarnya dia merupakan tindak balas kepada daya berat. So daya tindak balas yaitu daya apungan
bertentangan dengan magnitude yang sama tetapi pada arah yang bertentangan. So macam kita sebut tadi lah, berat bot itu adalah daya dia ke arah bawah hasil daripada graviti. Daya apungan dia melawan itu graviti ataupun berat satu objek dan dia adalah pada arah yang bertentangan. So I should have a picture here somewhere. Okay. Tidakkah gambar saya? Okay, so here's a picture. Ini adalah contoh gambar lah. Okay, so weight is berat in English. So the weight of the object ataupun berat satu objek ini menolak ke arah bawah. Tetapi apungan daripada air ini menolak ke arah atas. So dalam situasi ini, sebab dia punya berat sama ataupun lebih kecil daripada daya apungan, maka objek itu akan terapung. Tetapi kalau berat itu objek itu lebih besar daripada daya apungan, maka dia akan tenggelam. Saya akan kembali kepada slide itu nanti. So untuk kita kira daya apungan, kita boleh menggunakan formula ini. Berat sebenar tolak berat ketara. Okay, so berat sebenar ialah kalau kita ambil berat objek di dalam udara ataupun di tanah, di luar air, and berat ketara ialah berat objek yang terendam di dalam cecair. So for example, hitungkan magnitude daya apungan yang dikenakan ke atas bongkah kayu. Okay, so mula-mula kita akan ambil dia punya berat sebenar, yaitu berat objek di udara. So di udara berapa beratnya? 65 Newton. Selepas itu kita akan ambil berat ketara, yaitu berat objek yang terendam di dalam cecair, yaitu bila kita coba timbang dia di dalam air, kita mendapat bacaan sebanyak 30 Newton. Okay, sorry, I'm blocking the picture. Okay, sebanyak 30 Newton. So, untuk kita kira berapa dia punya daya apungan, kita tolak berat sebenar, tolak berat ketara. So, 65 tolak 30, kita mendapat sebanyak 30 Newton. So, daripada itu kita boleh membuat kesimpulan bahawa daya tujah ke arah atas adalah sebanyak 35 Newton. Okay, so dalam situasi ini, of course, sebab berat dia lebih besar berbanding dia punya daya apungan, okay, objek ini akan tenggelam. Tapi katakanlah sesuatu objek itu akan terapung. Let's say dia akan terapung. Then automatic itu sebenarnya lebih senang kita mau kira. Automatic kita tahu. Kalau beratnya adalah 500 Newton dan dia terapung, maksudnya dia punya daya tujah ke arah atas pun 500 Newton juga. Very simple to count. Okay. So, daya apungan ini juga berkaitan dengan ketumpatan satu bahan. So, bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. So, kedudukan sesuatu objek di dalam benda lir bergantung kepada ketumpatan objek itu. Sama ada kurang atau lebih daripada ketumpatan benda lir. So, kamu sudah belajar tentang ketumpatan semasa tingkatan 1. So, ketumpatan ialah, mengikut apa yang kamu sudah belajar tingkatan 1, ialah jisim per unit isi padu. Alright. So, dia punya bukan peraturan, tetapi prinsipnya seperti inilah. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, daya apungan itu menjadi lebih besar daripada berat, lalu menolak objek itu naik ke atas cecair. So, dalam contoh ini, ada bongkah. Saya tidak tahu, tidak dinyatakan ini blok ini terbuat daripada apa. Tapi yang kita tahu ialah air ini lebih tumpat daripada blok ini yang di atas kerana dia terapung. Okay. So, apabila objek yang kurang tumpat itu
Objek yang kurang tumpat dia akan terapung di dalam cecair yang lebih tumpat. Kalau yang sebaliknya berlaku, objek lebih tumpat berbanding cecair, dia akan tenggelam. So contohnya air dengan batu. Batu ini jauh lebih tumpat berbanding air. So apabila batu ini kamu coba buang air ke dalam air, sebab batu dia lebih tumpat, batu itu secara otomatis akan tenggelam di dalam air. Tetapi kalau kamu ada cecair lain, mungkin batu itu boleh terapung. Depends. So, this is in your textbook. Ini yang kita panggil sebagai jadwal. Ini adalah satu jadwal ataupun satu carta yang menunjukkan ketumpatan bagi bahan-bahan yang berbeza. So, untuk bahan-bahan yang berbeza, so let's take a look at this. Air dia mempunyai ketumpatan 1 gram per cm persegi ataupun ketumpatan sebanyak 1.000 kilo per meter persegi. Dalam erti kata lain, kalau kau ambil satu blok air dan kamu ambil 1 meter persegi dalam bentuk cube, 1 meter tinggi, 1 meter panjang, 1 meter tebal. Blok itu yang diperbuat daripada air itu akan mempunyai berat 1.000 kilo. Alright? Begitulah cara kita melihat ketumpatan. Now, gabus yang digunakan mungkin untuk papan putih ataupun untuk penutup botol. Gabus yang mempunyai ketumpatan 240 kilo saja per meter persegi. So, kalau kita ambil gabus dan kita buang dia di dalam air, pasti itu gabus akan terapung. Sebab ketumpatan gabus ini lebih kecil berbanding ketumpatan air. Now, pada masa yang sama, kalau kita cuba perkara yang sama dengan besi. Kalau kita cuba guna besi dan kita kasih buang dia masuk dalam air, tidak boleh. Besi itu akan tenggelam. Alright? Besi itu akan tenggelam. Kenapa? Kerana untuk setiap meter persegi besi, dia akan mempunyai berat sebanyak dia akan mempunyai jisim, bukan berat, dia akan mempunyai jisim sebanyak 7.900 kg setiap meter persegi. So, dia tidak akan dapat terapung di dalam air. Okay? But, coba kita melihat bahan-bahan yang lain di dalam carta ini ataupun dalam jadual ini. Let's say kamu ada emas. Emas dia ni sangat-sangat tumpat. 1 meter persegi dia mempunyai jisim sebanyak 19.300 kilogram. Right? Kalau kita mempunyai, katakanlah ada orang kaya. Dia banyak duit. Okay, dia kumpul sebanyak 1 meter persegi emas. Dia kumpullah 19.300 kilogram emas dan dia kasih cair ini emas menjadi cecair. Kalau kau ambil ini emas cecair dan kamu letakkan besi di atas cecair emas ini, besi itu akan terapung. Sebab, kenapa? Ketumpatan besi ini lebih kecil berbanding ketumpatan emas ini. Susah untuk kita bayangkan, but actually this is what happened. Kalau kamu cuba melihat, bila saintis cuba melakukan eksperimen, di mana mereka ke volcano, dan mereka cuba buang benda-benda ke dalam volcano ini. Nah, kalau kamu fikir ini, kalau dalam movie apa yang selalu berlaku ialah kalau orang jatuh dalam volcano apa jadi? Dia tenggelam dan terbakar dan mati begitu saja. Okay, tetapi dalam reality bukan itu yang akan berlaku. Because remember, volcano ini, cecair yang ada dalam volcano ini ialah batu yang menjadi cecair karena dia sangat-sangat panas. So, sebenarnya cecair yang ada dalam volcano ini lebih tumpat berbanding manusia. So, kalau ada manusia yang jatuh di dalam ataupun objek-objek yang jatuh ke dalam cecair dalam lava ataupun cecair yang terdapat dalam volcano, sebenarnya dia tidak akan tenggelam tetapi dia akan terapung. Of course, dia tetap akan mati juga lah sebab panas. Tetapi dia tidak akan tenggelam seperti apa yang kamu nampak dalam movie. Dia akan terus terapung juga. And so,
ini cara untuk kita tentukanlah bagaimana ketumpatan ini akan mempengaruhi bagaimana satu objek ataupun satu benda ini akan berlaku. Okay? Objek-objek yang kurang tumpat daripada air akan terapung, objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. So semua berdasarkan inilah dia punya ketumpatan. So apa aplikasi dia? Alright. So one of the most important thing ialah sesuatu yang kita panggil sebagai garisan Plimsoll. So tadi saya katakan yang ketumpatan air ialah 1,000 kilo per meter persegi. Tetapi ini hanya untuk air yang pertama air suling. Air suling maksudnya tidak apa-apa mineral dan sebagainya, dan pada 0 darjah Celcius maksudnya air yang sejuk lah. Alright, kalau kamu ingat di pelajaran-pelajaran yang lalu, air yang ada garam itu lebih tumpat. Dan air yang panas itu lebih kalau kamu bandingkan air yang panas dengan air yang sejuk pun dia akan mempunyai ketumpatan yang berbeza. So, ini merupakan satu masalah untuk orang yang membawa kapal laut. So, bila dia bawa kapal laut ke satu tempat ke tempat lain, dia kena fikir, okay, mungkin di dalam satu tempat itu kapal itu boleh terapung karena air itu sangat tumpat. Tetapi kalau dia laut yang berbeza ataupun air itu menjadi sejuk, mungkin kapal itu akan tenggelam karena air ini sekarang menjadi semakin tumpat ataupun semakin kurang tumpat. Bergantung kepada tahap kemasinan dan suhu air. So, cara kita menyelesaikan ini, kita ada sesuatu yang dipanggil sebagai garisan Plimsoll. So, garisan Plimsoll ini membantu anak kapal untuk menghitung apa tahap yang selamat untuk kapal mereka. Disebabkan oleh perbezaan suhu dan kepekatan garam. Ketumpatan air laut berbeza di tempat yang berlainan di dunia. Very interesting. So, garisan Plimsoll akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal. So, dia akan kelihatan something like this lah. Alright. Tempat lain mungkin akan menggunakan tanda-tanda yang berbeza. But basically, this is what it looks like. So, dia akan menggunakan TF ataupun F ataupun T. So, TF, tropical fresh water. F, fresh water. T is tropical sea. S is summer. W is winter. Alright, and then WNA is North Atlantic winter. So, garisan-garisan yang berbeza ini membantu anak kapal untuk menentukan mana aras yang selamat untuk kapal ini. So, for example, katakan dia berada di tempat yang mempunyai air tawar. Okay, then dia akan menggunakan garisan paling atas ini untuk menentukan, okay, paling banyak saya boleh isi dalam kapal saya ialah sampai kapal ini ngam-ngam di garisan ini, TF, tropical fresh water. Now, kalau sekarang kapal ini dia bawa di tempat yang sejuk, let's say di WNA, musim sejuk Atlantik Utara. Walaupun dengan berat yang sama, tetapi sebab ketumpatan air itu berbeza, kapal itu akan terapung sebenarnya lebih tinggi di sini, di garisan WNA. So, bila dia di air tawar tropika, dia akan berada di garisan TW. Bila dia berada di musim sejuk Atlantik Utara, walaupun dengan jisim yang sama, dia akan terapung lebih tinggi. So, dia menggunakan ini sebagai cara keselamatan lah. Apa yang dia tidak boleh buat, dia tidak boleh, for example, kalau dia berada di tempat yang menggunakan musim sejuk Atlantik, tetapi dia isi itu kapal sehingga garisan air tawar tropika, TF. Kenapa?
Kalau dia pergi sekarang ke tempat air tawar tropika, dia akan tenggelam lebih dalam lagi. Melebihi garisan ini. Sebab air tawar tropika ini, sebab dia panas, dia kurang tumpat sebenarnya. Dia kurang tumpat. So, kapal ini akan tenggelam dengan lebih mudah. So, it's very interesting lah. Another example, kalau kamu fikir, kalau kamu pernah dengar tentang air laut mati. So, of course, laut mati terkenal sebagai laut yang sangat-sangat masin. Okay, oleh kerana dia sangat-sangat masin, air di laut mati itu juga sangat-sangat tumpat. Sampai orang pun boleh terapung. So, kalau kamu guna kapal biasa di kapal yang untuk laut biasa di laut air mati, kapal itu tidak cukup berat. Dia akan terapung terlalu tinggi. Dan sebab dia terapung terlalu tinggi, dia mungkin akan terbalik. So, dia kena menggunakan kapal yang lebih berat sebenarnya untuk memastikan yang kapal itu boleh terapung pada aras yang sesuai. Pada masa yang sama, kalau kamu guna kapal yang digunakan di laut mati dan kamu cuba letak di lautan lain, dia akan tenggelam. So, it's very interesting bagaimana mereka kena ambil kira ketumpatan air itu dalam kapal mereka. So very interesting things that mungkin kita yang tidak pernah ataupun bukan anak kapal ini, kita mungkin tidak terfikir. Tapi mereka akan ambil kira semua ini. Dan semua ini mereka tahu kerana mereka belajar tentang daya apungan. So, itu adalah contohlah aplikasi yang sangat-sangat praktikal. Okay, tuas kita akan biarkan untuk kita punya pelajaran minggu hadapan lah. Okay, so setakat ini ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang kita sudah belajar setakat ini? Okay, saya sudah I just reshared itu link untuk attendance. Bagi mereka yang belum ambil attendance, pastikan kamu isi attendance dalam link. Okay, any questions tentang daya apungan? Okay, tentang objek-objek yang terapung ataupun mengenai daya secara keseluruhan? So remember, bila kita bercakap tentang daya, kita tidak boleh lari daripada gerakan sebenarnya. Okay? Asal ada apa-apa, asal mana-mana perkara ini berlaku, kita otomatik tahu yang daya juga sedang berlaku di dalam situasi itu. Sama ada kereta, sama ada basikal, dalam aktiviti sukan, semua ini melibatkan daya sebenarnya. Okay, so tidak ada soalan tambahan untuk masa ini. Okay, let me